Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah. Ya, kerana hidup ni macam-macam semua makhluk Allah Taala yang hidup, orang kafir pun hidup, yang beriman pun hidup, orang munafik pun hidup, ya, binatang pun hidup, dan semua kehidupan itu dengan tujuan satu je. Kenapa Allah Taala buat manusia? Kenapa Allah ciptakan manusia? Ya, kita tak tahu tujuan Allah buat kita ni pasal apa. Ya. Setiap makhluk yang Allah cipta, dia ada tujuan. Kerana Allah Ta'ala dia tak buat kerja sia-sia. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah, kerana Allah Ta'ala tidak akan buat sesuatu sia-sia. Jadi setiap benda ya, walaupun kita fikir kita nampak tak ada faedah, ya, tapi di sisi Allah Ta'ala dia banyak faedah. Umpamanya contoh nyamuk lah. Ya, nyamuk. Kita fikir pasal apa Tuhan buat nyamuk? Ya, tapi dengan sebab ada nyamuk tu berapa ribu dapat peluang pekerjaan. Ya, kerja kilang buat nyamuk, menjahit kelambu, berapa juta yang dapat menjadi jutawan kerana ada nyamuk. Ya, ada seorang pakcik tu kerja dia sembuh obat nyamuk. Dalam longkang saya kata jangan bunuh semua, nanti tak ada kerja. Dan Allah Ta'ala sebut innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala tak malu. Puak-puak musyrikin Mekah ni, dia kata, ya Muhammad, Tuhan kamu buat nyamuk, buat lalat, buat apa. Ya. Lalu Allah Ta'ala tuan Al-Quran bahawa Allah tak malu buat nyamuk dan lebih kecil pada nyamuk sekalipun. Dan sekarang ni dengan teknologi yang canggih yang ada hari ni, manusia boleh besarkan mikroskop, letak nyamuk tu. Rupa nyamuk ni makhluk yang paling luar biasa. Mata saja ada 48 mata ke pada nyamuk tu. Kemudian dia ada pisau diguna untuk luka, ada pisau digunakan untuk seduk. Ya. Kemudian ada pelali pula tu. Ya, macam-macam ya, pada nyamuk tu. Tak apalah itu kejadian nyamuk. Ya, demikian juga pasal apa Allah buat ikan kelah dengan ikan sebara tak sama. Ya. Ikan patin dengan ikan. Ya, semua jadi dalam banyak-banyak makhluk ni yang paling mulia ialah manusia. Ya, manusia Allah sendiri sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian. Ya, berlaku zaman tak ingat saya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya, ada seorang suami, dia ni sayang sangat pada isteri. Ya, lalu dia keluar satu kalimah, dia kata kalau kamu tidak lebih cantik daripada bulan purnama, tercerai kamu. Ya, ni Arab ni kadang-kadang dia macam-macam lah. Orang nak gambarkan aspirasi dia, nak cinta pada isteri dia, dia keluar perkataan tu. Dia kata kalau kamu tidak lebih cantik, kalau kamu cantik tidak lebih pada bulan purnama, maka tercerai kamu. Kan sesuatu benda bila kita tashbih, bila kita buat perbandingan, kita banding sesuatu itu dengan benda lebih besar lagi. Contoh engkau laksana bulan. Kan? Ya, kita sebut orang perempuan tu hidung mancung macam seludang. Tak, pipi bagai pauh delima. Betul? Pauh dilayang, tak ingat dah. Bibir macam delima merkah. Jadi tashbih, perbandingan. Jadi dia ni buat bandingan, dia kata kalau kamu, dia beritahu isteri dia, kalau awak tidak lebih cantik pada bulan, tercerai kamu. Ya. Perkataan ni jadi isu besar. Sebab biasa kita akan buat bandingan, ya, macam kau laksana bulan, mana cantik? Orang ni ke bulan? Bulan lebih cantik. Sebab tu kita bandingkan dia macam awak ni cantik betul macam bulan. Ya, macam bulan. Ya. Jadi sebab bulan tu dipuja oleh manusia. Orang tak puja sangat matahari. Ya, pasal apa? Kerana kata Imam Ghazali, kerana bulan ni purnama sebulan sekali. Kalau purnama tiap-tiap malam orang tak puji juga. Ya. Macam kita, tebal dapat kelah, tebal dapat kelah. Tak ada apa dah. Murah. Ya. Jadi bila perkataan yang diucap demikian, kes ni dibawa kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya, nak tanya hukum, jatuh talak tak suami yang ucap perkataan macam tu pada isteri dia? Ya, kita tak pernah ucap lah macam tu, tapi ada orang ucap perkataan macam tu. Harun Ar-Rasyid ni tak tahu, dia panggil para ulama, minta fatwa. Jatuh tak perkataan kalau suami tu kata begitu pada isteri dia? Jatuh tak talak isteri dia? Ya. Lalu dalam ramai-ramai tu ada seorang ulama dia kata tak jatuh. Ya, tak jatuh. Pasal apa tak mana dalil?
kita nak sebut hukum ni mesti ada sandaran ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW. Kata ulama tu tak jatuh kerana firman Allah Taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia sebab baik kejadian. Makna manusia jauh lebih baik daripada bulan. Ya, jauh lebih baik daripada malaikat. Ya, jauh lebih baik daripada jin. Jin tak lawa. Ada orang nak kahwin dengan jin. Ya, jin bukan lawa. Jin ni makhluk yang Allah Ta'ala wa khalaqal janna min marjin min nar. Allah jadikan jin daripada pucuk api. Ya, dia kejadian dia makan pun dia makan asap begitu. Jadi siapa yang makan asap tu tak mungkin keturunan lah. Jin dia gitu. Tapi manusia yang istimewa. Ya, jadi untuk apa Allah jadi manusia? Ya, pasal apa Allah buat manusia? Ya. Lalu Allah Ta'ala beritahu. Kalau Allah tak beritahu, kita tahu. Apa tujuan Allah buat manusia? Ya. Lalu Allah tak sebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia. Allah sebut jin dulu. Kenapa Allah sebut jin dulu? Kerana bilangan jin jauh lebih ramai pada bilangan manusia. Dalam hadis yang berkata, setiap 100% tu, 10%, 90% malaikat. Ya, 90% malaikat. 9% jin, 1% manusia. Manusia makhluk yang paling sikit sekali. Ya, jin 9 kali ganda lebih ramai pada manusia. Ya. Dan malaikat lebih lagi besar lah, 90%. Jadi apa tujuan Allah? Kerana itu Allah sebut jin dulu. Ya, kata ulama dalam tafsir ayat ini, dia kata wa ma khalaqtul jinna, kami tidak jadikan jin, ya, wal ins dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk jadi hamba. Untuk mereka jadi hamba Allah. Jadi kita pun tahulah, oh rupanya Allah jadikan manusia ni untuk jadi hamba Allah. Ya, bukan jadi hamba dunia, bukan jadi hamba harta, bukan jadi hamba kerja, bukan jadi hamba harta ringgit, bukan jadi hamba perempuan, bukan jadi hamba pangkat kebesaran. Jadi hamba kepada Allah. Ya, pasal apa Allah Ta'ala sebut kita hamba? Sebab hakikat sebenarnya kita tak ada apa-apa. Sebab tu dia kata kita hamba, bukan kuli. Kalau kuli boleh minta naik gaji. Ya Allah, takkanlah pahala 27 kali ganda, boleh naik sikit. Ya, ya. Dia pergi hamba ni tak ada apa. Sebenarnya sebab tu disebut hamba. Semua manusia termasuk nabi-nabi, termasuk rasul-rasul ialah hamba. Di sisi Allah semua tu hamba. Ya, sebab tu Allah Ta'ala sebut subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya Muhammad. Allah tak sebut nama Muhammad. Ya, Allah sebut hamba dia. Iaitu merujuk pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun sebut hamba. Ya. Jadi semua tu manusia ni, makhluk Allah Ta'ala semua hamba-hamba Allah. Ya, cuma ada hamba yang taat, ada hamba yang durhaka. Jadi bila Allah Ta'ala sebut kita hamba, sebab kita tidak memiliki apa-apa. Hatta milik kita ada dua jenis. Ya, dia macam perbuatan juga. Milik kita satu dipanggil milik secara hakiki, satu milik secara majazi. Milik kita sebenar, milik sebenar, tu hak milik dia. Satu lagi milik secara sandaran saja. Hakikat sebenar kita boleh sebutlah, ini baju saya, ini kopiah saya, ini seluar kain. Kita ni kereta saya, ni isteri saya, ni rumah saya. Tapi milik tu milik secara majazi, bukan hakikat sebenar. Sebab sampai masa Allah nak tarik, Allah tarik. Mata tiba-tiba jadi buta. Ya. Tiba-tiba jadi buta. Tangan tiba-tiba boleh lumpuh. Ya. Baru tadi boleh bergerak. Saya ada satu kuliah di Tanjung Api dulu. Ya, kuliah maghrib sampai isyak, sembahyang isyak, berjemaah lepas sembahyang isyak tu salam lah. Masa tu boleh salam lagi, sekarang tak boleh salam lah. Masa tu salam. Jadi ada seorang pakcik ni, dia suka bergurau. Ya, kalau dia bersalam memang dia cucuk kawan tu, dia cucuk macam-macam lah. Gurau orang tua. Orang tua tak ada nak hiburan lain. Balik rumah nak gurau bini, takut bini kata buang terbiak pula. Ya, jadi bergurau kawan-kawan. Jadi bergurau kawan-kawan surau gitulah. Ya, lepas saya balik rumah. Ya, pagi besok subuh saya datang masjid. Datang, ya, sampai masjid dia kata, Ustaz, ya, Pak Mat semalam meninggal. Kata bila meninggal? Malam tadi ada. Elok salah dengan saya. Dia kata masa tu tak meninggal lagi. Dia kata, masa tu tak meninggal lagi, sebab tu bersalah lagi. Taklah kata, elok-elok saya siap. Dia lepas pada masjid, lepas pada kuliah tu, dia balik rumah, makan nasi dengan isteri, makan keluarga lah. Lepas makan tu, tiba-tiba dia sakit dada, kemudian jatuh meninggal. Serangan jantung lah. Ya, tu. Kalau waktu dengar kuliah tu siap-siap lagi, tak sangka.
Dululah, malam ni tak tahu siapa. Tapi tidak setiap kali saya kuliah ada orang meninggal, tak adalah. Tidaklah setiap kali kuliah ada orang meninggal, nyaya. Kacau, lari semua orang. Ya. Tapi maknanya, Allah Ta'ala cipta manusia, hakikat sebenar pasal apa? Nyawa pun milik Allah Ta'ala, apatah lagi benda lain. Ya. Saya pernah cerita satu kes berlaku di Pekan dulu. Ya. Cerita banyak kali saya sebut. Ada seorang hamba Allah. Ya. Dia ni cagar tanah dia ke bank. Ya. Pinjam 3,000 masa tu. Cerita lama lah, tahun 70-an. Ya. Cagar. Ya. Sama masa bayar tak bayar. Tunggu bayar tak bayar. Akhirnya, masa tu dia cagar pada Mara. Mara hantar notis. Ya. Notis untuk minta dia bayar. Kalau tidak, tindakan mahkamah. Dia tak bayar juga. Akhirnya, ya, hantar surat nak lelong tanah dia. Ya, kalau tak bayar juga. Dia tak bayar juga. Pegawai pergi tengok, tanah duk mana? No, tengah laut tanah dia. Tanah dihakis di laut, dia ombak tiap-tiap tahun. Geran molek. Geran ada, tanah tak ada. Pegawai kata, saya cari, kami datang, cadang nak lelong tanah pakcik. Boleh lelong ombak-ombak tu sekali. Ya, itu baru tanah, apatah lagi kita. Sampai masa kadang-kadang, sebab tu kita tidak bukan milik kita. Sebab tu dipanggil hamba. Sebab kita tidak milik sebenar. Ya, tidak ada pemilikan sebenar. Ada seorang ulama dia dipanggil Abid di zaman Bani Israel. Ya, dia kerja beribadah pada Allah Ta'ala. Ya, mengajar sana, mengajar sini, beribadah pada Allah. Takdir Allah Ta'ala, isteri dia meninggal. Dia ada orang ni kadang-kadang dia memang terlalu, dia isteri memang semua sayang kan, isteri. Ya, tapi ada orang yang kadang-kadang alam dia dengan isteri dia. Ya, ada orang yang alam dia sempit sebenarnya. Ya, macam hakim-hakim. Hakim alam dia tidak macam kita, dia kan boleh hoha macam kita, tak boleh. Ya, dia nak makan dari tempat yang tertentu, dia tak boleh makan warung-warung dengan orang ramai bergulung, tak boleh. Hakim. Dia alam dia begitu. Ya, jadi ada orang kadang-kadang alam dia sempit begitu. Dia ni bila isteri dia meninggal dunia, dia sedih sangat. Ya, dia sedih sangat, dia hingga ditangguh semua kuliah-kuliah pengajian dia. Dia pergi masjid semayang, lepas tu balik rumah dia, begitulah. Ya, sampai 3 bulan. Ya, dia tak mulakan kuliah dia. Akhirnya, ya, ramai orang kata, tolong bila kamu nak mula pengajian? Aku tengah bersedih lagi, kata dia. Ya, di Malaysia ni kan ada seorang hamba Allah, ya, meninggal dunia. Ya, isteri dia meninggal dunia sampai dia pergi bercakap dengan gambar isteri dia. Kemudian nak pergi pejabat, dia singgah kat kubur, dia bercakap dengan kubur isteri dia. Ya, balik pada pejabat, dia bercakap dengan kubur isteri dia. Sampai rumah dia bercakap dengan gambar isteri dia. Akhirnya ambil pistol, bunuh diri. Ya, terkenal sejarah ada seorang tokoh besar, ya, di Malaysia. Tak apalah nak sebutnya. Akhirnya seorang perempuan, seorang yang tua datang jumpa dia. Dia kata, tuan, saya datang ni nak tanya satu masalah. Dia kata, minta maaf, aku tengah bersedih ni. Aku tak nak jawab semua soalan. Ya. Jadi kata wanita tu, ya, saya datang daripada jauh. Ya, nak tanya satu soalan takkan tak boleh. Dia kata, aku tengah bersedih. Isteri aku mati, kamu tak tahu ke? Dia kata, aku tahu. Ya, tapi takkan nak jawab satu soalan pun tak boleh. Dia kata, tak boleh, aku tengah bersedih. Minta maaf, tak boleh. Akhir wanita yang merayu, dia kata, saya mari jauh, tolonglah. Nak tanya satu soalan je. Akhir baiklah, satu soalan. Kata wanita tu, saya beli rantai tengkuk. Ya, rantai emas. Ya. Sepupu saya, saudara saya ni nak pergi satu majlis. Ya, maka dia nak pinjam rantai saya nak pakai. Lalu saya beri dia pinjam. Ya. Tiba-tiba lepas majlis tu dia tak nak pulang balik. Puas saya minta rantai tu, dia tak nak pulang. Ya. Akhirnya saya pergi ambil dengan paksa. Saya ambil daripada dia. Hingga dia memberontak, dia tak puas hati. Ya. Jadi saya datang nak tanya tuan, tindakan saya ni betul ke tak betul? Ya. Kata pendeta tu, rahib tadi kata, memang kamu punya ke rantai tu? Dia kata, memang aku punya. Dia pinjam saja. Kata pendeta tu, kata rahib tadi, kalau dia pinjam pada kamu, memang hak kamu boleh ambil. Ya. Tapi dia marah, dia tak puas hati. Ya. Sebab dia kata, walaupun dia tak puas hati, tapi itu hak kamu boleh ambil. Jadi kata wanita ni, habis yang kamu duk sedih ni pasal apa? Ya. Sampai kuliah tak batal apa semasa tu, COVID tak ada lagi. Kuliah tak ada, apa tak ada.
Ya. Tidakkah kamu tahu isteri kamu tu Allah bagi pinjam pada kamu? Sampai masa Allah ambil balik. Ya. Jadi kata pendeta tadi, kata rahib tadi, jadi soalan tu untuk aku lah ya. Jadi soalan tu sebenarnya untuk mengenakan dia. Ya. Kita boleh teori gitulah. Tapi hakikatnya memang ada orang kadang-kadang sampai dia sedih. Kita dah rapat dengan keluarga, dengan isteri, dengan mak ayah. Hakikat sebenar apa? Sebab kita hamba. Bila hamba ni, semua yang kita ada ni, Allah bagi pinjam. Ya. Sebagai barang yang dipinjam, maka kita guna sebaik mungkin. Ya. Dan untuk apa semua ni? Untuk kita gunakan. Sebab kita khalifah. Bila manusia dilantik sebagai khalifah, maka Allah Ta'ala buat seluruh ni untuk manusia. Ya, kita boleh cangkul tanah tak melawan. Bayangkan tanah tak melawan. Kita ambil chainsaw, kita kerak pokok, besar-besar pokok tak melawan. Pasal apa? Aku khalifah. Ya. Hingga Allah Ta'ala boleh buat air tu, kita nak panahkan dia, boleh nak sejukkan dia, air tak melawan. Ya, kalau kira dia tak nak dia panah tu. Ya. Ambil air, tiba-tiba kita panahkan dia, mendidih dia. Oi, kalau kena makhluk lain, bertempik dia. Tapi nak macam mana? Aku khalifah. Ya. Kita ambil ikan mancing, begitu juga sangkut tarik. Ya. Ikan naik, oi, aku khalifah. Diam. Ya. Manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dia, tetapi sebab tu Allah Ta'ala jadikan seluruh makhluk ni sebenar untuk manusia. Makanlah. Ya. Minumlah. Kulu washrabu wala tusifu. Makanlah, minumlah, jangan melampau. Ya. Jadi kita boleh hidup, ya, berapa lama kita ni hidup atas muka bumi, Allah yang tentukan. Di mana rezeki kerukan tu Allah atur belaka dah. Ya, Allah Ta'ala dia bukan buat kita, dia biar kita, tak. Dia atur semua. Ya, waktu kita ditiupkan roh, ya, di alam arwah, alam roh, bila jasad kita, janin kita dalam perut mak tu, ya, 4 bulan 10 hari Allah Ta'ala tiupkan roh. Ini sampai hari ni, saintis tak tahu macam mana roh tu boleh masuk tiba-tiba. Ya. Tiba-tiba gerak. Ya, tiba-tiba gerak. Ya. Jadi sangat misteri. Ya. Tentang kejadian tu, orang dah teroka macam-macam, pasang kamera dalam rahim seorang perempuan, dia tengok macam mana sperma, ya, bercantum dengan ovari, akhirnya bentuk. Itu okey, tapi macam mana tiba-tiba jadikan hidup? Tiba-tiba je bergerak. Ya. Sangat luar biasa. Ya. Kemudian Allah Ta'ala tetapkan. Kita orang beriman kita. Allah tentukan terus. Dia tiupkan roh, dia tentukan jodohnya, ajal mautnya, duk mana sini, semua tu. Sebab tu kadang-kadang bila kita renung kita ni, rasa pelik kan. Ya. Ni mari ni kita berimpun sini. Ada daripada Sabah. Jemaat daripada Sabah. Ya. Daripada Sabah, daripada Kuala Lumpur, daripada Kelantan, daripada Keratung, ya, daripada Jengker. Ya. Kadang-kadang kita jumpa ni pun tak fikir. Sama juga jodoh. Ya. Ada orang kadang-kadang tiba jodoh dia jauh. Ya. Saya kawan saya dia orang Perlis, Syarah. Isteri dia orang Johor. Ya. Seorang duduk Johor, seorang duduk Perlis. Ya, macam orang kata apa? Ikan di laut, asam di darat. Dalam kuali bertemu jua. Ya, dia pun tak tahu. Ya. Jadi maknanya begitulah kehidupan. Ya, yang kadang-kadang kita fikir, elok-elok kita duduk situ, pasal apa kita tiba-tiba daripada Kelantan mari duduk Pahang. Ya. Ada orang daripada tiba-tiba duduk di elok, tiba-tiba duduk tempat lain. Rezeki di situ. Macam kita tengok pagi-pagi, burung terbang. Terbang. Burung sana pula mari sini. Ya, pasal apa burung ni keluar? Ya, dia kata tawakal yang paling hebat ialah burung. Dia keluar dalam keadaan yang kosong perut dia dan dia balik dalam keadaan kenyang. Ya, tapi kenapa dia pergi jauh? Takkan sini tak ada rezeki dia. Rezeki dia bukan di sini, rezeki dia di sana. Ya, macam kita duduk pergi jalan, tengok lagi balak. Kejap yang lagi balak belah sini. Duduk kejap belah sini pula lagi. Kenapa yang sana mari sini? Yang baik yang sini pergi sana terus. Nah, dia masing-masing ada tempat masing-masing. Sama rezeki kita. Mana pernah kita fikir tiba-tiba satu hari kita mari, tapi itulah ya Allah tu. Ya, jumpa orang tu, jumpa orang macam-macam. Ya. Jadi bila kita tengok demikian,
Kita balik pada apa yang Allah Ta'ala sebut, aku tidak ciptakan manusia dan jin mereka untuk jadi hamba. Maka semua benda ni, kita bercakap, orang Islam ni kita ada sempadan. Nak seronok gembira boleh. Dalam hadis Nabi kata, ala inna likulli malikin hima. Setiap raja-raja ada sempadan negara dia. Sultan Pahang, sempadan dia negeri Pahang je. Masuk Terengganu, itu bukan bidang kuasa dia. Bawah pada Sultan Terengganu. Demikian juga Malaysia. Perdana Menteri ke, ada sempadan negara dia. Allah Ta'ala ada letak sempadan kita dengan dia. Apa sempadannya? Apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi selagi benda tu halal, buat lagi lah. Selagi benda tu halal, seronok. Macam mana saya nak ustaz, saya tak tahu halal ke haram. Dia mudah gini je. Kalau kita buat satu perkara, kita tak nak orang tahu, benda tak betul tu. Mungkin tak betul lah. Tapi kalau kita buat satu benda, kita suka kalau orang tahu, benda tu benda baik. Buatlah. Sebab tu kalau kita derma kan, kalau derma, member tanya, berapa? Rahsia. Mesti sikit lah tu. Sikit lah tu. Sebab kita nak cerita, kalau kita berbanyak, tak banyak, dalam 100 je. Nak beritahu juga. Kalau tak nak beritahu, sikit lah tu. Jadi, apa pun sebenarnya dalam kerangka kita ni, ialah kerangka sebagai hamba Allah. Jadi, bila sebagai hamba Allah, semua benda tu kita berjalan, dan kita akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup atas dunia ialah hidup untuk kita buat sesuatu. Kalau boleh kita nak orang mukmin ni jadi orang yang paling kuat ekonomi, paling berjaya. Tapi kita sekarang jadi follower, jadi pengikut bukan memulakan. Kita sistem tu orang buat, akhir kita ikut, kita paksa guna sistem orang lain. Jadi bila selagi mana kita jadi pengguna, selagi itulah kita tak boleh lead. Kita hanya boleh menguasai kalau kita boleh menjadi pencipta. Jadi dalam ruang kerangka yang ada ni, insya-Allah apa pun kita harapkan kita sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali Allah Taala sebut dalam surah At-Tin tu, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah Taala jatuhkan daripada tempat yang paling mulia, tiba-tiba terus jatuh asfala safilin, paling bawah sekali. Rendah pada binatang, rendah pada haiwan lagi, rendah pada paling rendah sekali. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Mereka orang beriman. Orang beriman dia tak duduk bawah. Wa amilus solihat, dia orang beramal soleh. Allah SWT sebut falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala tak putus-putus. Dua ni syarat. Beriman, beramal soleh. Orang yang jaga dua ni, pahala ni kata Allah Ta'ala, pahalanya tidak akan putus. Ajrun, balasan yang tidak putus-putus. Kata ustaz saya waktu ngajar ayat ni, dia kata, pahala tak putus tu, seumpama kamu pergi tepi sungai, kamu tengok sungai tu mengalir. Berapa ratus tahun dah sungai tu mengalir. Pernah tak tiba-tiba kamu tengok air dia berhenti? Tak pernah. Berapa ratus tahun sungai ni mengalir, wallahu alam. Dia kata, begitulah pahala orang beriman, sebagaimana mengalirnya air sungai tak putus-putus. Walaupun kita buat kebaikan sikit, tapi pahala tu dia akan sambung. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dengan apa yang kita duduk seronok gembira, tidak berdosa dengan Allah, dan kita dapat manfaat yang banyak, insya-Allah. Wallahu alam. Sekadar tu dulu untuk malam ni.